Ramai yang menggelar 2020 sebagai the lost year, tahun yang kita hilang dari semua aspek, ekonomi, sosial, pendidikan, semua. Dan ramai yang berharap, termasuk saya, kisah yang sama tidak akan berulang tahun ini, 2021. Genap setahun 2 hari lalu, 25 Januari 2020. Kes pertama COVID-19 akhirnya tiba di Malaysia. Setahun kemudian, di mana kita? Apa yang kita perlu lakukan untuk mengelakkan tahun ini juga menjadi tahun yang hilang begitu sahaja dengan PKP yang perlu dilaksanakan, dengan pergerakan yang terhad, aktiviti ekonomi yang terhad dan sebagainya. Apa yang kita perlu lakukan untuk memastikan skrip sama tidak berulang lagi? Untuk kita mengubah masa depan, penting untuk kita melihat kepada the past, masa lampau. Apa pengajaran yang telah pun kita ambil dari tahun 2020 untuk memastikan negara kita pulih daripada wabak COVID-19. Dan untuk menjayakannya bukan sahaja kita semua, tapi antara pemegang-pemegang taruh yang terpenting dalam negara seperti majikan-majikan besar, penting untuk mereka mainkan peranan untuk memastikan tidak akan ada wujud kluster-kluster baru ataupun gelombang-gelombang yang tidak kita mahukan daripada muncul lagi dalam bulan-bulan akan datang. Kluster terbesar di Malaysia setakat ini, kluster teratai, dengan lebih 7,000 kes. Banyak dikaitkan dengan pembuat sarung tangan terbesar dunia, syarikat Malaysia, iaitu Top Glove Corporation Berhad. Beberapa bulan selepas kluster itu muncul, 2 bulan sebenarnya, dan setahun selepas kes pertama COVID-19 muncul di Malaysia, apa pengajaran yang boleh kita garap untuk memastikan masa depan lebih baik berbanding apa yang sudah pun kita lalui. Saya berbesar hati, saya hari ini disertai oleh pengarah urusan Top Glove Corporation Berhad, Datuk Lee Kim Yao. Datuk Lee, selamat petang. Terima kasih kerana menyertai kami. Sebelum kita nak bercakap berkenaan dengan COVID-19, saya ingin menyentuh terlebih dahulu mengenai inisiatif terbaru Top Glove untuk mengambil 9,000 pekerja tempatan dalam kalangan rakyat tempatan. Datuk boleh ceritakan berkenaan dengan inisiatif ini? Boleh. Selamat petang ke Encik Luqman. Salam sejahtera kepada semua hadirin. Saya ingin mengucapkan terima kasih memberikan peluang untuk Top Glove menerangkan apa yang terjadi di Top Glove. Sejak ini kita sudah mengambil banyak tindakan dari segi jangka pendek, jangka midterm dan jangka panjang untuk mengatasi masalah semuanya. Dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ajar tunjuk kita bagaimana mengatasi masalah ini. Terutamanya KKM, PKD Klang, Polis Diraja Malaysia, District Office, MPK dan lain-lain. Kita sangat menerima kasih atas sumbangan mereka dalam masa yang susah pada bulan hujung November dan pada bulan awal Disember juga. So setakat ini kita sudah mengambilkan banyak tindakan yang baru. Misalnya kita sudah meningkatkan prosedur kita, SOP yang sewajarnya dalam asrama kita, dan kita sudah juga mengambil banyak tindakan untuk memastikan kita ikut Akta 446 berkenaan dengan tempat asrama pekerja dan lain-lain. Dan dari segi tempat kerja juga sudah mengetatkan kawalan kita dalam production area, dalam kantin, di tempat masih berehat dan di tempat-tempat lain. Dan kita pun ada menggunakan teknologi. Misalnya tiap-tiap hari sebelum kita key in ke komputer kita, kita akan menjawab banyak soalan berkenaan dengan COVID-19 sebelum kita boleh memulakan kerja kita. So semua inilah adalah inisiatif kita untuk memastikan
kita akan mengatasi masalah yang akan datang. Dan sebelum itu juga kita sudah ambil tindakan untuk membuat saringan, masih membuat saringan sebab sampai masa ini kita sudah buat dekati 20,000 saringan ke atas semua pekerja warga bukan Malaysia dan warga Malaysia juga, dan semua ini untuk memastikan kawalan COVID akan dibuat dengan baik. Datuk, semua langkah-langkah itu kita alu-alukan, terutamanya diambil oleh Top Glove, antara syarikat terbesar di Malaysia, pembuat sarung tangan getah terbesar di dunia. Tetapi ada juga yang mengkritik bahawa semua langkah-langkah itu diambil terlalu lambat, too late. Apa respon Datuk kepada kritikan itu? Ya, kita ingin menerangkan bahawa sebelum COVID pada bulan Oktober dan November, sebelum itu kita pernah hantar pekerja asing kita secara requirement untuk membuat saringan sebelum mereka memulang ke negeri-negeri mereka. So dari bulan April, Jun, Julai, Ogos sampai September, kita hantar sebanyak 160 orang pekerja asing dan semua tesnya adalah negatif. So tetapi sampai pada tarikh 2 hari bulan November, kita hantarkan 17 orang pekerja asing untuk membuat saringan itu, dan kita masih tahu ada 10 orang yang buat saringan itu dan dengan akibat positif lah. So itulah masanya kita percaya wabak COVID itu sudah datang di tempat terutama di Klang dan tempat lain-lain. So selepas itu kita pun ikut nasihat KKM dan lain-lain untuk membuat saringan untuk semua pekerja, dan dari situ membuat susunan yang sebetulnya untuk membuat isolation, quarantine center dan lain-lain. So setakat ini saya ingin memaklumkan semua pekerja ini sudah disaringkan dan semua sudah memulang ke kilang-kilang mereka masing-masing dan production sudah diteruskan. Tapi kita masih mengambil preventive measure dan masih cautious, berhati-hati supaya ini tidak diulangi. Penutupan banyak kilang Top Glove tidak lama sebelum ini, not long ago, Datuk, dan juga pekerja ramai yang perlu dikuarantin, lebih 5,000 dijangkiti sebelum ini. Apa impak keuangannya kepada Top Glove? Kewangan kita sudah terang memberi tahu bahawa ini adalah lebih kurang sebulan production capacity kita. So ini lebih kurang dari segi volume, lebih kurang about 2.5 billion number of pieces of gloves lah. So inilah ada akibatnya. Tapi sekarang kita sudah memulai masing-masing kilang itu dan sekarang production sedang dijalan dengan smoothly. Datuk, kita boleh berhenti rehat seketika, tapi sebelum itu satu soalan terakhir untuk Datuk. Selepas rehat nanti kita akan menyentuh berkenaan dengan inisiatif Top Glove untuk mengambil 9,000 pekerja tempatan. Tapi sebelum itu, satu soalan terakhir adalah kes COVID-19 pertama dijumpai di Malaysia pada Januari 2020. Kluster teratai bermula pada November 2020. Jadi persoalannya dalam tempoh 10 bulan itu, antara Januari sehingga November, bagaimana keadaan hostel, dorm, pekerja-pekerja asing di Top Glove, di semua lokasi-lokasi penginapan pekerja Top Glove? Betul, kita pun ada membuat improvement. Sebab ini improvement, kalau jumlah pekerja asing itu besar, improvement pun ambil masa yang panjang sikit lah. So setakat ini kita cuba buat banyak investment
dulu kita pernah buat investment 70 juta untuk asrama dan tempat-tempat baru untuk pekerja kita. So untuk short term, kita akan buat investment lebih kurang 200 juta untuk membaiki dan improvekan semua keadaan tempat tinggal pekerja kita. Okey, terima kasih Datuk. Kita berhenti seketika. Saya akan kembali bersama dengan Datuk Lee Kim Yao, Pengarah Urusan Top Glove Corporation Berhad. Jangan ke mana-mana.